Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Izul Hakimi. Saya ingin menerangkan tentang 4 surah, iaitu daripada surah Al-Baqarah, surah An-Nisa, surah Mutaffifin, dan terakhir sekali adalah surah Al-Isra. So, surah yang pertama iaitu surah Al-Baqarah, ayat yang ke-43. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ. Artinya, dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat dan rukuklah berserta orang yang rukuk. Tafsir daripada ayat ini, firman Allah SWT, artinya tunaikanlah zakat. Ini adalah titah supaya tidak menzalimi orang lain. Ini termasuk dalam perkara adab dan hubungan sesama manusia. Kalau solat tadi hubungan dengan Allah SWT iaitu ibadat. Itulah bezanya di antara ibadat dan adat. Intisari pertama menjelaskan tentang bagaimana reaksi macam-macam manusia ketika didatangkan di hadapannya hidayah atau petunjuk Al-Quran, dan jelaskan bahawa mereka dalam menghadapi terbagi menjadi 3 golongan: mukmin, kafir dan munafik. Kedua, mengajarkan agar umat manusia bisa membagi waktu dalam kehidupannya, waktu untuk beribadah solat dan kapan waktu bekerja. Sebab ayat ini diturunkan pada surah Al-Baqarah ayat 43, Allah SWT merintahkan solat berjemaah bersama yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan sahabatnya. Ini kerana sembahyangnya berjemaah berbanding salat sendiri dapat mengukuhkan jiwa dan iman. Pengajaran yang kita dapat daripada ayat Baqarah 43, ayat 43 surah Al-Baqarah ini ialah ketika kita mestilah melakukan salat agar hidup lebih diberkati dan dirahmati Allah SWT. Oleh itu, kita hendaklah rukuk bersama orang yang rukuk dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menjadi sebahagian daripada mereka. Seterusnya adalah surah An-Nisa, iaitu ayat yang ketiga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma qaba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'. فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. Maksud ayat tadi adalah, dan jika kamu takut tidak akan dapat membuku adil terhadap hak-hak perempuan yang yatim, iaitu bila mana kamu mengkahwininya, maka kahwinlah wanita-wanita lain yang kamu senangi, 2, 3 atau 4. Kemudian, jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kahwinlah seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak membuat aniaya. Okey, tafsir daripada ayat ini, Allah menjelaskan seadanya kamu tidak dapat berlaku adil dan tidak dapat menahan diri dari memakan harta anak yatim itu. Apabila kamu menikahnya, maka janganlah kamu menikahinya dengan tujuan menghabiskan hartanya, melainkan nikahlah dia dengan orang lain. Dan kamu pilihlah perempuan lain yang kamu senangi, iaitu 1, 2 atau 3. 1, 2, 3 atau 4. Dengan syarat kamu memperlakukan isteri-isteri kamu itu dengan adil dalam pembahagian waktu bermalam, iaitu dalam giliran. Dan nafkah perumahan serta hal-hal yang berbentuk material dan lain-lainnya, dalam membolehkan poligami dengan syarat-syarat tertentu. Seterusnya adalah intisari daripada ayat ini. Surah An-Nisa ayat 3 ini dikenal sebagai ayat memuat ajaran poligami. Poligami merupakan salah satu problem sosial kemanusiaan yang disinggung Al-Quran dalam perjalanannya, berkerap kali disalahartikan, terutamanya oleh para praktisi poligami itu sendiri.
yang mencari kebenaran atas perbuatannya. Asbabun nuzul daripada ayat ini, tetapi pada dasarnya satu isteri lebih baik. Sebelum turun ayat ini, poligami sudah diamalkan dan pernah pula dilakukan oleh para nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini turun dan membataskan poligami sehingga 4 orang sahaja. So yang mana macam maksudnya dekat sini poligami ni Allah SWT ada dalam agama yang dihadkan adalah 4 orang sahajalah untuk mengahwin. Itu maksudnya macam bini tu boleh 4 orang je. Itu limit dalam agama Islam. Dan seterusnya pengajaran yang kita dapat daripada surah An-Nisa ini, yang ayat 3 ni, kita hendaklah menikah mengikut kemampuan agar berlaku adil terhadap isteri, supaya ini tidak berlakunya kezaliman dan menjamin rumah tangga dalam keadaan baik dan bahagia. Dan seterusnya ayat kita adalah ayat yang ketiga, iaitu surah Al-Mutaffifin, dari ayat 1 hingga 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Maksud ayat ini, wailul lil mutaffifin, kecelakaan besar bagi orang-orang yang curang, iaitu dalam timbangan dan sukatan. Alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun, iaitu mereka yang apabila menerima sukatan, iaitu sukatan gantang secupak dari orang lain, mereka mengambilnya dengan cukup. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun, dan sebaliknya apabila mereka menyukat atau menimbang untuk orang lain dan mereka kurangi. Okey, tafsir ayat di atas adalah azab dan kehinaan yang baik pada hari kiamat disediakan pada orang-orang yang curang dalam menakar dan menimbang. Allah SWT telah memberikan ancaman yang keras kepada orang-orang yang berlaku curang dalam menakar dan menimbang, yang terjadi di tempat-tempat jual beli di Mekah dan di Madinah pada waktu itu, iaitu pada waktu sebelumnya ayat ini diturunkanlah, pada zaman Nabi ketika itu. Dan seterusnya intisari ayat ini menerangkan balasan siksa terhadap orang-orang yang berlaku curang di dalam timbangan dan sukatan, dan di samping memperkatakan buku-buku rekod amalan. So ayat ni, intisari ayat ni yang saya faham daripada saya baca ni adalah ayat ni turunkan terhadap balasan siksa terhadap orang yang berlaku curang dan perniagaan, iaitu dalam menjual beli, terus sekali timbangan. Sebab ayat diturunkan, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan bahawa ketika Rasulullah SAW tiba di Madinah, penduduk Madinah adalah masyarakat yang sudah biasa melakukan kecurangan dalam menakar ukuran dan timbangan barang di dagangan mereka. Dan seterusnya pengajaran yang kita dapat daripada ayat ini adalah ini tadi sebab pengajarannya adalah kita hendaklah jujur dalam setiap perbuatan yang dilakukan, seperti dalam hubungan yang sah dan juga dalam dunia perniagaan, agar hidup kita lebih diberkati oleh Allah SWT dan mendapat rezeki yang halal. Okey, dan ayat yang terakhir sekali, iaitu surah Al-Isra ayat 32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Maksud daripada ayat ini adalah, dan janganlah kamu mendekati zina, iaitu zina itu sungguhnya suatu perbuatan yang sangat keji dan suatu jalan yang buruk.
tafsir yang kita dapat daripada ayat ini, dalam tafsir Ibnu Katsir, dijelaskan bahawa Allah SWT melarang hamba-Nya untuk membuat zina dan mendekati sesuatu yang boleh menyebabkan perzinaan. Kerana zina itu adalah fahisyah, yakni termasuk dosa besar dan paling buruknya jalan kemaksiatannya. Intisari yang kita dapat daripada ayat ini, Allah SWT melarang hamba-hambanya membuat zina, begitu pula mendekatinya dan melakukan hal-hal yang mendorong dan menyebabkan terjadinya perzinaan. Asbabun nuzul daripada ayat ini yang kita dapat, turunnya surah Al-Isra yang ayat 32 ini adalah pada waktu itu ada seorang pemuda yang datang kepada Rasulullah SAW dan meminta izin untuk berzina. Maka dengan tegasnya Rasulullah SAW pun melarangnya untuk melakukan hal tersebut. Dan yang terakhir yang kita dapat pengajaran daripada ayat surah Al-Isra ni, ayat 32 ni, pelanggaran yang boleh diambil, pengajaran yang boleh diambil daripada surah Al-Isra ni ialah haram melakukan zina seperti memandang dengan syahwat, berbicara dengan perempuan asing dan menyentuhnya. Itu yang kita dapat pelajari daripada 4 potongan ayat daripada Al-Quran pada hari ini. So insya-Allah apa yang kita dapat dengar, kita dapat amalkan dan sampaikan.